Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam bulan Ramadan ini kita di FB Termini Center kita tidak ada kelas dan kuliah. Pertamanya disebabkan kita berpindah, proses kita berpindah. Boleh tuan-tuan merujuk kepada video yang dipostkan sebelum ini, bagaimana saya ceritakan daripada awal kenapa berpindah, bagaimana berpindah, dan alhamdulillah telah pun berpindah dan sedang dikemaskan, dan kita dah pembuat satu FB live daripada markas baru. Cuma hari ini saya di Kedah, balik kampung, di rumah saya di Kedah ini, dan saya ingin berkongsilah sedikit maklumat tentang hadis dan juga tazkirah berkaitan dengan hadis. Ini berkaitan dengan kadang-kadang kita berbincang sesama ustaz dan juga bincang juga dengan mereka yang belajar di kuliah-kuliah ini. Bila dengar ceramah, dengan kuliah ni, kita dengar hadis. Hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, Nabi berkata SAW. Dan kadang-kadang kita tidak diberitahu oleh penceramah itu, pendakwah itu, hadis itu datang dari mana atau diambil dari sumber yang mana. Jadi ini rasanya satu benda yang biasa, disebabkan tidaklah menjadi kesalahan bila seseorang pendakwah, seorang ustaz, seorang guru memberitahu sabda Nabi SAW, tapi dia tak beritahu riwayat siapa. Ini asalnya tidak menjadi kesalahan, kerana kita percaya kepada keilmuan orang yang bercakap itu, dan dia juga sepatutnya bertanggungjawab untuk beritahu hadis ataupun untuk cek, untuk pastikan hadis dari mana. Maka bila dia sampaikan dalam khutbah, ceramah, tazkirah dan sebagainya, kuliah, dia dah pun dirinya dah mengetahui hadis itu boleh disebarkan. Hadis itu ada sumbernya, diketahui sumbernya. Tetapi yang lebih eloknya, ini kita cadangkan, yang lebih eloknya penceramah tersebut memberitahu. Contoh dia kata, tuan-tuan muslimin muslimat, kita dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Mungkin sepatut dia berkata begitu, lebih elok. Jadi itu yang kita cadangkan. Tapi masalah sekarang ni lah, kadang-kadang penceramah atau yang datang ceramah tidak tahu dari mana nak mencari. Kita pernah dengar hadis. Okey, katalah situasi pertama, saya sebut situasi seorang penceramah. Maka dia kata terlintas dalam fikiran dia hadis-hadis yang dia pernah pelajari, dia pernah dengar, dia pernah baca, tapi dia tak tahu siapa riwayat, dari mana datang, kitab mana sumbernya. Maka dia perlu kepada pencarian. Jadi orang zaman sekarang kata yang paling mudah ialah Google, search engine ataupun apps. Jadi yang pertama ni ialah pesan saya kepada para ustaz, lebih-lebih lagi yang tahu menggunakan kitab Arab. Sebenarnya elok kita gunakan kitab untuk mencari hadis. Kita boleh gunakan Google, kita boleh gunakan apps, tapi kita sahkan, pastikan dengan merujuk kitab. Kita tak nak nanti kita tersalah sebab Google salah, search engine tu salah, apps itu tak berfungsi. Saya pernah ingat lagi dulu, masa tahun hujung 1999 nak masuk 2000 tu, di kalangan kami yang belajar di universiti terkenal satu CD, nama dia Maktabah Al-Alfiyah, macam tu lebih kurang nama dia. Jadi CD ni, Masya Allah, pada masa tu CD itu boleh digunakan untuk mencari. Kita klik hadis, kita search, dia letak ribuan kitab, nama pun Alfiyah. Kemudian kita akan type dan dia akan keluarkan.
Cuma bila saya dan beberapa sahabat kita buat satu projek menyemak hadis bersama-sama, dan kita gunakan di antaranya ialah CD ni. Jadi kita dapati kadang-kadang tak ditemui, tapi ada dalam kitab, ada dalam kamus hadis, ada dalam rujukan-rujukan yang berbentuk yang bercetak. Jadi ini bahaya. Dan kadang-kadang bila kita cari data yang dimasuk dalam CD itu salah dari segi ejaan, tulisan dan sebagainya, maka tidak tepat pencarian kita. Jadi di waktu itu kita menyadari bahawa kita perlu lengkapkan kajian tersebut dengan kitab. Akhirnya kena kembali kepada kitab asal. Mungkin CD tadi jadikan permulaan. Di zaman sekarang ni dah ada orang sebut Maktabah Syamilah, apps ini, ada apps Jami' Al-Kutub Tis'ah dalam internet, ada Google search, ada laman web yang menyediakan pencarian. Adakah kita boleh gunakan ini? Saya cakap ni kepada para ustaz. Adakah kita boleh gunakan? Ya, kita boleh gunakan dalam keadaan amat berhati-hati. Sebab pengalaman saya yang sedikit dan pengalaman sahabat-sahabat saya yang lain membuktikan bahawa ada yang salah. Ada yang salah cetak, ada yang tak ditemui, ada yang bila salah type tak jumpa. Dan saya nak ceritakan peristiwa yang betul berlaku pada saya dan seorang pelajar di sebuah universiti ataupun kolej bahagian pengajar Islam. Maka ketika itu kita bertemu sebab ada pengajian dengan Syekh. Cuma dia ni baru masuk pengajian dan dia suka sangat menggunakan apps. Dan dalam laptop tu pencarian hadis guna laptop, guna apps. Jadi saya cuba eksperimen dengan apps dia yang dia buat itu. Maka saya kata cuba cari hadis la tuqbalu salatun bighairi tuhur wala sadaqatun min ghulul. Ini hadis lafaz dia. Kemudian dia pun gunakan program dia. Dia pun depan saya dan ada ustaz dia juga. Kita klik enter search dan dia jumpa banyak rujukan. Disebutlah rujukan. Jadi saya kata, ada tak Sunan At-Tirmizi ataupun Jami' At-Tirmizi? Ada ke tidak? Dia kata tak ada. Saya kata, hadis yang saya bacakan tadi, la tuqbalu salatun bighairi tuhur, tu hadis nombor 1 dalam kitab Sunan Tirmizi. Jadi kenapa tak jumpa? Dia pun terkejut dan sekurang-kurangnya kita sedar bahawa apps ni boleh silap. Hadis tu hadis nombor 1 dalam Sunan Tirmizi, tapi tak keluar pun Sunan Tirmizi. Jadi ini kita panggil pengalaman sebegini penting untuk kita berhati-hati. Maka para ustaz, jadi kita akan cakap pada yang bukan ustaz. Sekarang para ustaz yang mahir menggunakan kitab perlu juga guna Google dan search dan application ni, tapi kena berhati-hati. Cuma saya nak kongsi bagi yang dah tahu ataupun yang belum tahu, para ustaz, sebenarnya dah ada kitab-kitab yang boleh kita gunakan. Antaranya ialah kitab ni yang saya beli dulu masa belajar dan disimpan sampai sekarang, alhamdulillah. Kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadh Al-Hadith An-Nabawi. Ini ramai orang yang tahu, cuma mungkin ada yang tak pernah gunakan atau jarang gunakan. Kitab ni dia dikumpulkan, yang menarik, yang dimulakan dikumpulkan oleh orientalis A.J. Winsing, nak sebut macam mana, Winsing ke, tapi dia ni ketuai projek ini untuk buat kamus ni dan dibantu atau ditahqiq, dinilai kembali ataupun kita panggil apa, disunting ke apa oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi yang terkenal di Mesir dulu di zaman itu. Dan dicetak di sini, ditulis sini cetak yang saya beli ni cetak 1943, tulis kat sini. Dan ini kamus yang mengumpulkan 9 kitab. Disebut sini ada kutub sittah, 6 kitab utama, iaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan 4 sunan, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasa'i. Sambung lagi dia masukkan juga Musnad Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi 9 kitab yang utama.
Jadi dalam kamus ni yang ada banyak jilid, ini ada banyak jilid lah, sampai berapa, 6 ke 7. Jadi bila kita buka di sini, dia memudahkan kita. Contoh bila saya buka ni, saya terus tengok perkataan di sini ditulis dibarun. Perkataan tu maksudnya kita cari perkataan yang jarang berulang tapi ada dalam hadis, maka dia akan beritahu kat mana perkataan tu. Maka kita cari perkataan lah. Dia kata perkataan dibarun. Lepas tu kita tengok bawah dia beritahu ada permulaan hadis ataupun sebagian hadis, atas salata dibaran wa dibaru an ya'tiyaha, sambung, dan ditulis dal dan jimha. Dal tu ialah Sunan Abi Dawud, kemudian jimha Sunan Ibnu Majah. Jadi dan dia beritahu kitab solat, bab solat. Ibnu Majah pula kitab iqamah. Jadi sejak dahulu lagi mereka dah buat kamus ini, dan secara peribadi bila saya gunakan sebelum ini sampai sekarang saya gunakan, amat bermanfaat. Kadang-kadang lebih tepat daripada Google, daripada apps dan lain-lain. Google jangan marah lah saya cakap macam ni. Jadi dan saya buka lagi contoh di sini, perkataan raqubun. Dia bercakap ada hadis ma ta'uddunar raqub sampai habis. Dia pun beritahu mim, iaitu Sahih Muslim, dan hamim, iaitu Musnad Imam Ahmad, dan dia beritahu nombor dan sebagainya. Ini semua kalau nombor tu kita kena cek sumber mana, rujukan mana digunalah. Tapi amat penting untuk para ustaz ada buku ni. Dan masa saya beli dulu pun saya disuruh oleh pelajar senior beli, walaupun saya belum faham apa kebaikan kegunaan dia. Akhirnya saya faham, alhamdulillah, saya beli, saya ada banyak jilid. Tapi kalaulah kita tak mampu nak beli, kita boleh cari PDF, ada. Dan dia menarik kerana dia mencari hadis dengan tepat, dan lebih baik sangat-sangat daripada kita guna Google ataupun apps yang lain. Ini untuk para ustaz. Ini hanyalah satu contoh lah, iaitu kitab dia pun muka depan pun tak ada tulis apa, tulis tepi je Mu'jam Fahras. Jadi kitab ni amat manfaat, digunakan dulu sampai sekarang. Dan itu satu. Kemudian boleh juga kitab-kitab lain yang ada, mungkin kitab-kitab moden sebagainya. Jadi para ustaz, kita kena ada latihan untuk mencari hadis. Dan satu lagi cara yang diajar oleh para ulama ialah kita selalu baca hadis, baca kitab yang banyak, khatam kitab kalau boleh. Kerana ia membantu, macam mana ia membantu takhrij, membantu kita nak cari. Sebab kita pernah baca, kita insya-Allah teringat, oh ini saya pernah baca dekat kitab ni, kita pun cari jumpa. Oh ini kitab ni kita pun cari jumpa. Ini antara cara takhrij yang melibatkan pembacaan yang banyak sampai kita dapat detect balik, kesan balik hadis tu kat mana. Ketepatan tu mungkin kita kata sama ada ingat ataupun tak ingat, tapi insya-Allah kalau kita baca, kita berjumpa hadis, kata oh hadis ni saya pernah baca lah dalam Riyadhus Shalihin, sebab dia dah khatam Riyadhus Shalihin contohnya. Riyadhus Shalihin kitab yang menarik. Dalam tu lebih kurang hampir 2000 hadis Imam Nawawi kumpulkan, matan sahaja, disusun mengikut bab. Jadi kalau orang boleh khatam kitab-kitab macam tu, kitab-kitab lama yang bersanad pun ada masa dia khatam, ada peluang guru-guru datang. Kitab yang ringkas macam ulama tu kemudian Shalihin ke Bulughul Maram, dia baca, maka akhirnya dia ada kemampuan, dia jumpa hadis, dia tahu ini pernah dengar tapi kat mana, dia pun rasa dekat sini. Itu membantu dia untuk mencari balik. Dan bila kita jumpa dalam kitab-kitab asal, kita akan jumpa lagi kitab-kitab yang lain hadis tu. Cuma pesan saya kepada para ustaz ialah kita kalau boleh kita cari hadis dengan tepat. Kita nak bagi tahu tu, kita buat homework dulu, study dulu, baca dulu, check dulu untuk kita sampaikan. Yang tak pasti nanti dulu, yang kita pasti kita sampaikan. Ini sebab orang yang mendengar tu mempercayai kita, mengikut kita, mengambil ilmu itu. Kita ada rasa tanggungjawab untuk memastikan. Yang kedua, para ustaz juga saya cadangkan, ni sebagai nasihat sesama kita, ialah untuk melihat maksud dan makna hadis dalam kitab-kitab huraian, kitab-kitab syarah. Takut kita hurai
salah maksud, takut kita hurai maksud lain, takut kita hurai berlainan dengan apa yang ulama uraikan. Okey, baik, itu untuk seustaz lah. Untuk yang mengikuti kuliah dan bukan ustaz dan tak ada kemampuan untuk mencari, kita kena bantu ustaz-ustaz kita kena bertanya, kita kena sama-sama ingat memperingati. Kita mungkin kita boleh tanya, ustaz, hadis ni ustaz sebut dari mana, tapi tanya dia elok lah, jangan tanya mungkin tak sesuai, tanya depan orang ramai, tanya lepas kelas ke, atau WhatsApp ustaz tu private ke, untuk kita membantu ustaz tadi. Bila kita bertanya, dia pun mencari, bila kita bertanya, dia pun mencari lagi. Jadi kita sebagai penuntut ilmu, kita membantu, kita bukan nak mengutuk, kita bukan nak menjatuhkan, bukan. Niat kita untuk membantu. Dan kadang-kadang ustaz sendiri tahu, tapi dia tak beritahu sebab mungkin dia dalam tazkirah, dalam khutbah, dalam kuliah ni kita nak cepat, kita nak cerita. Jadi hadis tu dia dah tahu dah. Bila kita jumpa lepas kelas, ustaz, tadi hadis tadi yang saya catat ni mana? Saya tahu, itu dalam Sunan Tirmizi, ini dalam Sahih Bukhari. Jadi kita pun dapat ilmu yang lebih baik. Jadi ini penting, sebab kita tak boleh suruh semua orang cari guna kitab Arab macam ni. Kita pun tak boleh juga nak suruh semua orang cek hadis tu, sebab tak semua orang mampu. Ini mengikut kemampuan, kita hormati kemampuan. Maka kita bertanyalah kepada para guru, ingatkanlah mereka, soallah mereka dengan baik, supaya kita dapat tahu ilmu tu. Jadi seorang yang tidak mampu, tak boleh dia sendiri nak cek suka hati, ataupun dia dengar hadis dia kata, ni makna macam pelik aja, ni makna macam tak betul. Tak boleh, dia tak boleh guna otak akal, kerana hadis ni adalah dicatat, dikumpulkan, direkodkan ribuan tahun. Jadi untuk akhir kuliah pendek ni, peringatan untuk saya dan semua, kita bertanya, kita mencari, tidak rugi kita bertanya. Para ustaz bertanya sesama ustaz, para penuntut ilmu bertanya kepada guru, berbincang dan juga belajar, untuk kita memastikan yang hadis yang kita sampaikan itu, pertama, ada sumber, yang kedua, maknanya tepat. Itu kita nak, sebab kita tak nak nanti sumber tak tahu dari mana, ataupun makna lain daripada yang ulama uraikan. Jadi ini kita panggil, mungkin kita boleh ringkaskan sebagai kaedah untuk memastikan bahawa hadis yang kita sampaikan adalah hadis yang benar-benar tepat sumbernya dan tepat maksudnya. Wallahu a'lam. Harap kuliah yang ringkas yang membantu, dan saya tegaskan lagi bahawa ustaz patut ada kitab ini dan juga buku-buku dan juga aplikasi dan sebagainya yang membantu. Cuma jangan hanya semata-mata search dan ambil begitu sahaja, kena tahu sumber dan kena sahkan dengan kitab seperti kitab ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.